Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, segala puji dan syukur kita rafakkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih lagi memberi ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita di tengah hari yang berbahagia ini dapat kita bertemu dan berkumpul di rumah Allah dalam rangka kata untuk mentaati segala titah perintah Allah Ta'ala dengan cara yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan kejayaan bersama dengan kita di dunia dan juga di akhirat insyaAllah. Jadi di kesempatan ini sebelum Zuhur kita adakan kuliah Zuhur, sedikit penerangan, penjelasan berkenaan dengan agama dan kemudian sebagai suatu benda yang kita boleh mengambil kebaikan untuk diri kita semua insya-Allah terhadap apa yang kita telah pun perkatakan sebelum ni ataupun yang kita akan perkatakan insya-Allah mudah-mudahan adalah satu benda yang baik untuk diri kita yang kita dapat ambil untuk nak tingkatkan lagi iman dan taqwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Baik, kita sambung perbincangan kita di dalam kitab Huraian Hadis Hukum, iaitu pada tajuk yang ketujuh pada membicarakan berkenaan dengan menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit. Pada minggu lepas kita dah sentuh sedikit berkenaan dengan tajuk ni, itu mukadimah je baru. Kita dah sentuh berkenaan dengan perihal sakit. Saya dah cakap berkenaan dengan sakit. Sakit ni Allah Ta'ala bagi jadi ataupun Allah timpakan kepada setiap manusia. Semua orang akan kena sakit. Betul tak? Tak ada seorang pun terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada sakit itu sedikit ataupun banyak. Bila mana saya tanya tuan-tuan, sakit apa? Ada sakit serius ke tak? Macam-macam penyakit. Boleh senaraikan penyakit yang berbagai. Package belaka. Package A ada, package B ada, package C ada. Combo. Nak package apa? Package A, kencing manis darah tinggi. Package B, kencing manis darah tinggi buah pinggang. Package C, kencing manis darah tinggi buah pinggang jantung. Eloklah. Dia ada bermacam-macam jenis penyakit. Itu kira serius dah. Ataupun penyakit yang bukanlah yang terlalu serius, ataupun yang agak ringan sedikit, macam pening kepala, sakit kepala, demam, sesama, penyakit angin,
sesak nafas dan sebagainya. Jadi Allah timpakan satu-satu penyakit itu bukanlah untuk menzalimi dan juga untuk buat naya kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Tetapi sebenarnya Allah jadikan ataupun Allah timpakan sakit itu kepada kita untuk apa? Seperti mana yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sebuah hadis daripada Aisyah, Nabi SAW pernah menyatakan, tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah walau hanya tertusuk duri, kecuali Allah akan mencatat baginya kebaikan dan dihapuskan baginya kesalahan dan dosanya. Ini antara kelebihan sakit. Bagi orang yang beriman, dia boleh menerima kesakitan itu merupakan suatu ujian daripada Allah dan merupakan satu nikmat daripada Allah. Maksudnya Allah masih lagi kenang kita, Allah masih lagi ingat kita, Allah nakkan kebaikan daripada diri kita. Allah timpakan sakit. Allah nak tingkatkan darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Allah nak pelihara iman kita. Allah nak buang segala perasaan bangga diri, perasaan ujub dalam diri. Engkau kena penyakit, engkau bukan seorang yang sempurna, engkau berhajatkan kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, haraplah kepada Allah, bertawakallah kamu kepada Allah, kembalilah kamu kepada agama Allah Ta'ala. Nampak? Itu tujuan Allah Ta'ala bagi sakit. Kalau Allah biarkan kita tanpa sebarang sakit, maka kita akan berjalan di atas muka bumi ni dengan penuh kesombongan. Aku tak pernah ditimpa sakit, aku tak ada penyakit serius, dan kita boleh berbangga kepada orang lain tak pernah ditimpakan penyakit. Masya Allah. Dalam ayat yang saya baca awal tadi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan memberi cubaan kepada kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dengan sesuatu daripada bisyai'in minal khauf, daripada ketakutan. Allah uji kita dengan sedikit perasaan takut. Allah uji kita. Dalam kehidupan ni ada kalanya kita merasa takut. Dengan ketakutan, Allah uji dengan ketakutan. Takut manusia itu daripada hilang hartanya. Takut manusia itu daripada kurang hartanya. Takut manusia itu daripada ditinggalkan bersorangan, bersendirian. Takut kita. Takut itu, takut ini dan sebagainya. Ada orang yang lebih takutkan Allah, yang lebih takutkan kepada selain daripada Allah, lebih daripada dia takutkan Allah. Jadi Allah timpakan kepadanya dengan sedikit perasaan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Wabashiris sabirin. Mereka yang Allah timpakan ujian ni, mereka redha dan mereka sabar. Berilah perkhabaran gembira kepada mereka bahwasanya mereka akan memperolehi redha Allah, syurga Allah Ta'ala. Alladzina idza asabatuhum musibah, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini diajarkan kepada kita lah. Kita dengar sebarang berita musibah tertimpa ke atas sahabat-sahabat kita, tertimpa kepada sesiapa sahajalah. Kita melihat, kita mendengar dan sebagainya, ucapkanlah kalimah istirja' ni, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu ni milik Allah Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah sahajalah tempat kita dikembalikan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kehidupan kita di atas muka bumi ni, dalam hadis yang saya bacakan minggu lepas, berkenaan dengan menziarahi orang sakit. Tajuk ni umum, menziarahi orang sakit. Tapi dia ada pecahan-pecahannya. Tajuk-tajuk kecil yang lain. Antaranya, kita ni dianjurkan untuk memberi manfaat dan faedah kepada orang lain. Kita jadilah diri kita ni sebagai orang yang boleh bagi manfaat kepada orang lain.
Orang duduk dekat dengan kita, orang dapat manfaat. Kita bukan hanya sekadar boleh bagi manfaat untuk diri ahli keluarga yang terdekat sahaja, tapi kita bagi manfaat kepada orang seluruhnya. Orang ramai. Boleh bagi manfaat kepada orang ramai. Nampak? Jangan kita pentingkan diri kita sendiri. Apa sahaja kita bolot untuk diri kita. Kita fikir untuk diri kita, untuk kawan-kawan kroni kita, untuk ahli keluarga kita dekat, sudah. Tak? Kita bagi manfaat kepada orang ramai. Dan orang ramai boleh mengambil faedah manfaat daripada diri kita. Dan kita akan dapat nilaian ganjaran pahala yang sangat besar daripada Allah, yang tiada terhadnya. Kita bagi manfaat pada orang lain. Nabi pernah menyatakan, khairukum, sebaik-baik di kalangan kamu, anfa'uhum linnas. Mereka yang anfa'uhum, memberi manfaat mereka itu kepada manusia. Sebaik-baik di kalangan kita semua ni, yang boleh bagi manfaat. Banyak mana kita boleh bagi manfaat kepada orang. Kita boleh bantu orang, kita boleh buat benda baik pada orang lain. Banyak mana yang kita boleh bagi manfaat, ini adalah yang paling baik. Kita bukan fikir diri kita aja. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dalam hadis yang berikutnya, Nabi SAW menyatakan, al-muslimu akhul muslim, ya la yazlimuhu wa la yuslimuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslim kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Orang muslim itu saudara kepada muslim yang lain. Dilarang saling menganiaya ataupun menyusahkannya. Nampak? Al-muslimu akhul muslim. Kita sesama umat Islam ni, tak kiralah bangsa apa. Tak kira bangsa apa. Tambah sini bangunan Perkim. Ramai saudara-saudara yang bukan Melayu aja, tapi ada bangsa Cina, ada bangsa India, kan? Dan mereka beragama Islam. Sama ada bangsa apa sekalipun dia adalah seorang yang beragama Islam. Adapun mereka yang lain di kalangan kawan-kawan kita, yang satu pejabat ataupun kenalan kita di kawasan perumahan kita, di kawasan kejiranan kita, mereka yang duduk sebelah menyebelah di kawasan perumahan yang bukan Islam, maka wajib untuk kita menjaga dan menunaikan hak dia yang bukan Islam, hak kejiranan dia. Jangan kata dia bukan Islam, mentang-mentang dia bukan Islam, duduk sebelah rumah kita boleh buat suka hati kita. Kita boleh menidakkan hak dia sebagai jiran, tak boleh. Walaupun dia tu bukan Islam, kalau kita dengar kata dia sakit, contohnya lah, dia sakit sekarang ni ada dekat ward sekian-sekian, dekat hospital sekian-sekian, kita dapat tahu benda tu, pergi ziarah dia. Ini satu tuntutan dalam agama, pergi ziarah orang sakit. Ni tajuk kita. Bukan hanya sekadar ziarah orang sakit, kawan kita yang terdekat, ataupun orang yang kita kenal, ataupun di kalangan umat Islam sahaja. Tak terbatas. Kepada mereka, bahkan musuh kita sendiri, musuh kita, yang kita tahu dia tu memang sentiasa tak bersetuju dengan kita, tapi kita dengar dia kata dia sakit, dia tak sihat, dia masuk hospital, emergency dan sebagainya, kita pergi ziarah dia, kita tunaikan hak dia yang ada pada diri kita. Kita jangan sombong. Nampak? Sebab kita semua ni bersaudara. Islam ni punya nak semai perasaan kasih dan sayang dalam diri setiap umat Islam. Cuma kadang orang Islam tu sendiri yang tak nak amalkan cara Islam. Ada kalanya orang bukan Islam yang amal cara Islam lebih daripada orang Islam sendiri. Betul tak? Ada kalanya yang bukan Islam, dia punya respect, dia punya hormat pada orang lain lagi dahsyat. Kan? Kadang mudahlah kita pergi ke pusat membeli belah dan sebagainya, kan? Pusat membeli belah, dia tengok kita dengan troli, ataupun kita dengan stroller lah, bawa baby budak-budak, kan? Dengan susah, sebelah tangan lagi dengan barang dan habis tu kemudian dengan stroller segala bagai, dan kemudian nak tekan bila mana lift dah buka, dan kemudian dia bagi laluan kepada kita untuk masuk. Dia masuk yang paling last.
Dia bagi laluan, sila masuk. Dari segi muka tu kita tengok bukan sebangsa dengan kita lah. Dan kemudian mungkin juga bukan beragama Islam. Tapi dia ada akhlak Islam. Dia ada akhlak Islam. Dia tengok kita dalam keadaan susah, dia minta tolong, tak apa. I will carry it for you. I will carry it for you. Just go in. Masuk. Dia nak tolong bawa lagi bakul ke troli ke, masuk. Sebab kita tak cukup tangan. Masya-Allah. Dan kemudian senyum bila mana masuk lift, senyum. Kadang ni masuk lift ke apa ke, kadang jumpa kat mana-mana lah. Lagilah yang tak kenal, dengan sombongnya, dengan muka ketatnya, dengan tak nak bertegur siapa, kadang bagi salam dengan Allah, macam-macam lah, riak wajah yang berbagai. Bukan kita tak bersangka buruk lah, tapi kita agak menyedihkan lah bila mana keadaan ni berlaku. Orang yang bukan Islam lebih amalkan Islam daripada sifat-sifat Islam. Nilai-nilai keislaman tu ada pada diri orang yang bukan Islam. Yang tu yang agak menyedihkan. Kita nak ni lah, sifat ni semakin berkembang dalam diri kita ni. Nabi ajar benda ni lah, supaya hubungan sesama kita ni dapat jaga dengan elok. Hubungan kejiranan, hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, housemate kita, ataupun classmate ke, yang mana student satu kelas dengan dia ke, ataupun office mate yang satu pejabat dan sebagainya. Kita nak jaga hubungan ni, keakraban ni. Inilah Nabi SAW menyatakan orang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. Dilarang saling menganiaya dan menyusahkannya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Sesiapa yang mencukupkan hajat saudaranya, maka Allah akan mencukupkan pula apa yang dihajatinya. Kita tunaikan hak saudara kita, insya-Allah Allah akan tunaikan hak kita. Kita cubalah untuk memenuhi hajatnya. Permintaan daripada ahli keluarga, permintaan daripada kawan-kawan, minta kita tolong dia, dia minta, dan kemudian kita tolong dia. Bukan hanya sekadar tolong apa yang dia minta, bahkan kita boleh bagi lebih daripada apa yang dia minta. Masya-Allah. Walaupun dia tak balas apa pun, dia tak bagi upah apa pun dekat kita, dan dia tak menjanjikan sebarang upah, tapi kita yakin dengan hadis ni, kana Allah man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Adalah Allah pada hajatnya, Allah yang akan memenuhi segala hajat permintaannya. Kita tak risau, kita tak khawatir. Walaupun kita tak dibayar, kita tak diberi upah dan sebagainya, upah kita datang daripada Allah, ganjaran pahala daripada Allah. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Dan sesiapa yang melapangkan bebanan penderitaan seseorang Muslim, Allah akan meringankan bebanan penderitaannya di hari kiamat kelak. Barang siapa yang meringankan penderitaan seseorang. Ini tajuk kita hari ini, menziarahi orang sakit. Itu sekurangnya kita meringankan beban dia sedikit. Kita pergi ziarah dia kan, kita pergi ziarahnya dengan bermanis muka, dengan waktu yang sesuai. Walaupun kita pergi ziarah je, kalau kita tak bawa apa sekalipun, dia tengok kita datang tu pun dah cukup okey lah untuk dia. Kawan-kawan datang, kawan-kawan sepejabat datang, adik-beradik yang lain lagi lah, dan kemudian ramai yang datang melawat. Jadi hati ni dia rasa terubat. Walaupun sakit yang dia tanggung tu agak memerikkan. Sakit yang dia tanggung tu mungkin aksiden ke, ataupun dia kena kencing manis, kena potong kaki ke, ataupun dia kena operation. Ada orang kencing manis ni yang serius sampai mata tak nampak, kena operate. Kena operate mata tak nampak. Tak nampak Ingatkan ada selaput ke, katarak dan sebagainya kan, tapi rupanya kencing manis yang serius sampai mata tak nampak. Kita pergi ziarah, kita tengok, Masya Allah, Tabarakallah. Kita mengambil iktibar. Kita sedar diri yang kita duk makan tak tentu hala Kita makan tak tentu time, tak ikut masa, tak ikut yang semestinya. Kita pergi menziarahi orang sakit, kemudian kita dapat tengoklah bagaimana Allah Ta'ala jadikan, Allah timpakan satu-satu penyakit kepada seseorang untuk kita ambil iktibar.
Dan dengan lawatan kita itu boleh mengurangkan sedikit bebanannya. Walaupun kita tak hulurkan apa-apa bantuan sangat, tetapi dengan kedatangan kita itu pun dah cukup dah untuk menjadi sedikit, untuk memberi sedikit penawar kepada orang yang sakit tu. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup keaiban seseorang muslim, Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat kelak. Tutup keaiban seseorang, yang mana kita tahu jelas orang tu keaiban dia sekian-sekian. Tak payah dah kita duk pergi menjajah ceritanya kepada orang lain. Tapi ini menjadi satu tabiat. Dulu kita dah bincang dah kan pasal bab mengumpat, umpatan dan sebagainya. Ini menjadi satu makanan dalam masyarakat kita. Kita dah tahu dah benda tu berlaku, dan ini satu modal penceritaan yang sangat sedap, yang best untuk kita duduk sama-sama kawan, kita cerita, kita bongkarkan cerita orang ni macam tu, orang ni macam tu dan sebagainya. Benda aib seseorang tu menjadi satu isu topik panas, dan menjadi satu benda yang mengasyikkan untuk kita dalam perbualan kita tu. Tapi apabila kita dengar orang cakap pasal kita, marah ke tidak? Kita tak suka. Begitulah juga orang lain yang tak suka maruah mereka ini dicabuli. Mereka tak suka berkenaan dengan privasi mereka itu dibongkarkan, dicabuli oleh orang lain. Mereka tak suka benda-benda yang keaiban, kelemahan pada diri mereka itu dijaja cerita sampai ke pihak-pihak yang tak sepatutnya tahu. Benda tu viral sampai semua orang tahu. Untuk apa benda tu? Bukan hanya setakat cerita dari mulut ke mulutnya. Sekarang ni viral. Kita tak tahu pun kepastian, kesahihan cerita tu benar ke tidak. Kita kira copy paste je. Entahlah dapat daripada grup sebelah, dapat daripada pintu sebelah, dapat daripada tingkap sebelah. Ceklah dulu sebelum kita viral satu-satu video, satu-satu artikel. Lebih-lebih lagi mengaitkan seseorang, gambar seseorang, kemudian kita buat caption macam-macam lah. Kita buat kata yang macam-macam, seolah macam dia berkata-kata, ni malam Jumaat, tiba-tiba datang balik malam, hari ni malam Jumaat lagi, pasal apa? Tak, macam-macam lah. Orang tu tak bersalah pun, tapi diambil gambar orang tu dan kemudian direkakan kata-kata yang berbagai dan kemudian diviralkan. Kalau orang tu tengok, ya Allah, bila masa pula aku cakap macam ni? Aku tak pernah cakap pun, tapi diviralkan. Mungkin dah sampai beribu orang, berpuluh ribu orang duk tengok benda tu. Satu benda yang tak benar, tak betul. Jadi kita dapat dosa percuma je. Sayang dah lah. Kita sepatutnya bagi manfaat pada orang lain, yang orang lain dapat ambil manfaat. Bukan kita sebarkan satu benda buruk dan kemudian kita mewarisi benda buruk tu pada orang lain lagi. Orang lain buat buruk disebabkan kita, dia tu dapat dosa, kita dapat dosa sama. Sebab yang create, mula yang buat artikel tak betul tu, mula yang buat gambar yang tak betul viral tu, kita yang buat dulu. Kita yang sebar dalam office, orang office sebar pula di kawasan grup-grup dia, kawan-kawan lamanya dalam grup-grup WhatsApp yang lain. Benda tu viral disebabkan kita orang yang pertama, puncanya daripada kita. Kita mewarisi dosa, bukan kita mewariskan pahala. Allahu Akbar. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan kemudian di antara adab-adab apabila kita menziarahi seseorang itu yang sedang sakit, Nabi SAW menganjurkan beberapa perkara. Di antara adabnya, yang pertamanya, mendoakan serta memperkatakan perkara yang baik-baik sahaja. Kita pergi ziarah orang sakit, tuan-tuan perempuan sekalian, macam minggu lepas lah ada saya cakap, kadang kita nak cari masa ni nak pergi ziarah tu sebab sibuk belaka. Masa kita free, orang tu pula tak bersedia menerima kunjungan. Betul tak? Kadang waktu weekdays ni kita kerja pada pukul 8, pukul 5. Tak ada masa nak pergi ziarah. Kemudian Sabtu Ahad kita dengan program kita pula. Dengan last kali tak pergi ziarah lah. Sayang lah. Cari masa yang sesuai. Mungkin telefon ahli keluarganya, kami nak datang ziarah ni, boleh ke tidak? Okey, kami datang sekejap lah. Cari masa juga untuk pergi ziarah seseorang, kerana pahalanya cukup besar. Nanti saya sebut berkenaan dengan adab dulu, lepas ni saya cerita berkenaan dengan
sedikitlah sentuh hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kelebihan kita ziarah orang sakit. Yang pertama, adabnya ni Nabi suruh mendoakan serta memperkatakan perkara yang baik-baik sahaja. Justru itu orang yang menziarahi digalakkan mendoakan kesihatan orang yang sakit itu, memintanya agar bersabar, tidak meninggalkan ibadat kepada Allah atau apa sahaja yang boleh menyenangkan hati pesakit. Doalah dengan doa yang baik-baik. Jangan kita memperkatakan suatu benda yang boleh menyakiti hati dia pula. Doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Pernah sekali lah Nabi SAW apabila menziarahi salah seorang keluarganya, Nabi SAW berdoa, Allahumma rabbin nasi izhabil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ini sabit daripada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menziarahi salah seorang keluarganya yang sakit, baginda mengusap tangan kanannya dan berdoa. Nabi pegang tangan orang yang sakit tu. Nabi pegang tangan dia. Nampak? Ni adab dia. Kita pegang tangan dia, kita usap tangan dia kan. Kemudian kita doa. Doa yang elok-elok lah. Kalau tak boleh doa kau Arab pun, tak hafal pun, doa yang elok-elok lah. Aku doa supaya insya-Allah cepat sembuh. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan duduk kat sini, dengan dapat rawatan apa semua, insya-Allah aku doa mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesembuhan yang cepat pada engkau, insya-Allah. Mudah-mudahan cepat keluar hospital ni, insya-Allah boleh cepat kita sambung bekerja. Nampak? Insya-Allah aku doa lah. Bukan kata dengan cakap satu benda yang boleh menyakiti hati dia. Contohnya pegang tangan dia juga, Allah, tangan macam ni, lain macam dia ni aku rasa ni. Rasa apa ni? Aku rasa lain macam dah. Hak ni tanda-tanda 2 Jumaat lagi ni. Allah. Kawan kita tu contohnya dia sakit. Dia sakit apa? Tiba-tiba penyakit perut dia tu dia besar lah. Soalan macam busung kan? Busung. Kita pergi ziarah dia. Allah, kita pegang sikit. Masya-Allah Syekh. Dah nampak macam elok lah. Tapi dululah, awal tahun dulu, dekat Mizik juga lah, dekat kawasan tempat kita juga, dia pun sakit macam ni jugalah, kat hospital Selayang dulu. Pergi ziarah dia macam ni jugalah. Lepas 2 minggu macam tu, Allah, bawa balik pergi rumah. Jadi tak sedap dah. Orang tu dengar pun dia dah terbeliak biji mata dah. Ni sebenarnya nak beritahu benda apa ni. Lepas 2 minggu tu doktor suruh bawa balik dah. Kemudian tak berapa hari je, kemudian lepas tu arwah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kawan ni dengar, sudahlah pergi balik lah. Main sini bukan nak cakap yang elok-elok, nak cerita pasal mati. Tak, kita semua kan memang nak mati. Tak lah. Kita soalan memang betul, ya. Okay. Tapi sekurang-kurangnya kita ubatkanlah hati dia tu dengan kata-kata yang baik-baik. Soal kematian tu semuanya pasti. Sekurangnya kita menawarkan, kita bagi penawar kepada duka dia. Kalau kata dia duk kata sakit lah, ya Allah sakit lah, Mat, aku sakit ni Mat, aku sakit ni. Ya betul, semua orang sakit. Aku pun pernah kena sakit. Aku tahu kata benda ni sakit. Tapi contoh bukan nama sebenar. Kata semua orang kena sakit. Tapi ingatlah, sakit ni Allah Ta'ala bagi sakit ni, Allah nak hapuskan dosa Bukan kata hang dosa banyak, semua kita berdosa. Allah nak hapuskan dosa kita, Allah nak tinggikan darjat kita, Allah nak bagi pahala yang sangat banyak kepada kita Jadi kena sabar banyaklah. Kena sabar banyak. InsyaAllah ada hikmah yang tersembunyi di sebaliknya. Hang pandailah cakap hikmah banyak, suruh sabar, tapi yang sakit aku yang tanggung. Tak apa sabar. Aku tahu hang dalam keadaan stres. Nampak? Jadi orang yang dalam keadaan macam tu, jadi dia akan cakap macam-macam. Orang yang sakit ni, dia cuba untuk dia nak lepaskan, dia nak release dia punya tension dia tu, dia nak release dia punya kesakitan tu dengan dia nak lepaslah segala-galanya. Aku macam ni, aku macam tu. Jadi ini tanggungjawab kita, peranan kita, orang yang pergi ziarah orang sakit ni. Jadi kita ungkapkan ungkapan-ungkapan yang baik. Kita doa kepadanya. Paling kurang pun kita doa,
As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfika ya Allah. As'alullahal azim, ya Allah, ku mohon padamu ya Allah, yang maha agung. As'alullahal azim Rabbal arshil azim, Tuhan yang menyembuhkan penyakit, Tuhan yang maha agung yang menyembuhkan penyakit. Rabbal arshil azim an yashfik, ya Allah, sembuhkanlah dia ya Allah. Paling kuranglah, ataupun kita sebut syafakallah, syafakallah, yang tu yang selalu kita dengar kan, ataupun Rabbuna yashfik, Rabbuna yashfik, ataupun syafakallah, syafakallah. Kita pergi ziarah dia, kita ungkap kata-kata yang baik dan kemudian kita doa padanya dengan doa ni, Allahumma rabbin nas izhabil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqamah. Kita boleh hafal ni cantik. Kemudian kita doa bagi dekat dia. Dia pun angkat tangan berdoa sama. Terima kasih banyaklah, mengalir air mata dia sebab kita datang ni, kita sekurangnya bagi keselesaan kepadanya. Sebelum ni orang yang datang stres dia, yang datang minta hutang pun ada juga. Orang tu tengah duk teruk macam tu, bisik pula, sakit-sakit juga hutang jangan lupa. Allah. Jadi lagi sakit dia. Sebelum balik tu pula dah berdoa dah habis dah, boleh bisik pula, hutang-hutang juga man. Apa ni sakit-sakit juga. Hutang tu pesanlah kat anak-anak sama. Sehari kalau kata hang ni semakin teruk, hutang aku banyak 200,000. Pesanlah sama kat anak tu, wasiat ke apa ke, hang bagi selesai lah. Aku bukan nak minta sangat, aku bukan nak minta sangat, tapi banyak tu, tanggungjawab aku besar. Tolonglah mat, tolong baiklah. Dia lagi sakit, darah dia lagi naik. Darah dia lagi naik. Kita balik-balik sampai ke rumah, orang tadi pun kata dia meninggal dah. Daripada tadi dah dalam kontrol, dah dalam under control, tiba-tiba disebabkan kita sebut benda tu, meninggal dia. Allah. Dan kemudian antara adab tidak membuat bising sehingga mengganggu orang sakit dan tidak berbahas ataupun bertelagah di hadapannya. Jangan buat bising lah. Jangan kita cakap suatu benda yang tak sepatutnya. Hal ini dijelaskan melalui asar daripada Ibnu Abbas. Katanya, di antara adab dan peraturan yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah memendekkan masa duduk dan mengurangkan bising ketika melawat orang sakit. Pendekkan masa ziarah tu. Sudahlah, kita dah tengok, bagi peluang kepada orang lain untuk ziarah pula. Ataupun mungkin orang tu dia nak berehat. Masa dia untuk berehat, makan ubat dan sebagainya, kita bagi peluang kepadanya untuk berehat. Kadang jadi orang yang tak faham ni susah. Orang yang sakit ni 2-3 kali lah duk bangun pergi ke toilet. Tak faham-faham juga. Dia nak duduk juga bersembang. Mungkin sebab selesa, hospital selesa. Kat Prince Court pula, jarang-jarang boleh pergi Prince Court. Ataupun Gleneagles, jarang-jarang boleh masuk. Seronok sini hospital ni. Berapa ni sekali treatment ni, berapa sekali masuk, punya duk bersembang lah. Macam hotel Itu boleh duk tengok, boleh duk layan Olimpik pula. Orang tu sakit duk atas katil, boleh duk layan Olimpik pula, duk layan bola pula. Masalah macam ni. Kemudian adab seterusnya ialah tidak lama bertandang ataupun sekejap ataupun mengambil masa yang singkat sahaja untuk menziarahi orang yang sakit. Yang tadi tidak membuat bising, dan yang ni mengambil masa yang singkat. Macam tadi saya sebutlah. Afdalul iyadati ajra sur'atul qiyam 'anil marid. Cara melawat orang sakit yang lebih afdal, yang utama pahalanya ialah segera, tidak lama, iaitu meninggalkan orang sakit tu. Segeralah meninggalkan orang sakit tu. Dah semua keperluan dia kita dah penuhi, okey, kemudian sudahlah, baliklah. Dan kemudian tidak mengeluarkan perkataan yang boleh membawa dosa seperti mengumpat, menyakiti hati pesakit, mencela dan sebagainya. Kita jagalah hati dia. Ialah orang tu yang pernah memusuhi kita dulu, dia pernah buat jahat kat kita dulu. Takkan waktu tu kita nak ambil kesempatan, waktu tu kita nak kata balik kat dia. Jadi kita dalam keadaan dia tu tengah duk sakit, Allah timpakan musibah padanya. Jadi sekurangnya kita bagilah kesenangan kepadanya, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kesenangan pada kita. Mengunjungi orang sakit itu juga mestilah memilih masa yang sesuai. Janganlah waktu malam ataupun ia mahu tidur, dan jika ia sedang tidur, janganlah mengejutkannya ataupun mengganggukannya. Janganlah mengganggu masa dia berehat. Jadi ini understood lah, kita pun sedia maklum. Masa dia berehat, kalau kita pergi ziarah dekat hospital kerajaan,
dekat JH dan sebagainya, dia ada waktu melawat. Jadi senang melawat waktu tu. Tapi kalau private hospital, dia tak ada waktu tertentu. Jadi boleh bila-bila masa. Kadang kesian pesakit. Dia seolah macam menyambut tetamu yang tak bersudah. Macam hari raya buat open house pula. Lepas seorang, lepas seorang. Dia nak berehat. Macam mana baru dia nak lelak mata, sekali datang pula orang ni. Jadi dia nak tidur pun jadi macam terbantut lah. Dia memang nak tidur, tapi sebab dia fikirkan orang susah-susah datang ziarah dia, jadi dia terpaksa lah dia berjaga balik. Sedangkan dia perlu berehat banyak. Masya-Allah, tabarakallah. Dan kemudian mestilah menjaga batasan aurat, khasnya dari kalangan bukan mahram. Hak ni kena jaga elok lah. Kalau yang sakit tu isteri kita, yang sakit kita sendiri, jaga aurat lah. Orang lain yang datang tu, yang datang ziarah bukan mahram dengan dia ataupun dengan kita. Jadi kita jagalah, jangan sampai-sampai ke waktu terus nak masuk, terus tolak pintu nak masuk, ketutlah dulu. Mungkin orang tu dalam keadaan tak tutup aurat dengan sempurna. Sekurangnya ahli keluarga tu keluar, datang sekejap kemudian bagi mak ataupun isteri ni tutup aurat dengan baik, kemudian baru kita masuk ziarah, kan itu cantik. Ini adab je lah, adab. Dan kemudian adab yang baik juga ketika menziarahi itu hendaklah dibawa buah tangan yang sesuai. Dibawa buah tangan yang sesuai. Seperti dah nama pun buah tangan, buah-buahan lah. Selalu orang sakit ni bawa buah, bukan dia makan pun. Orang yang duduk kat tepi-tepi tu je, buah. Apple lagi. Kemudian orang yang kedua main, apple lagi. Kemudian campur apple dengan limau. Punya banyak, boleh meniaga dah buah apple. Itu kemudian ada yang jenis tak reti pula, bawa buah durian. Dah lah dia tu darah dia naik. Itu kemudian bawa pulut durian pula, serawa durian. Ni apa pasal ni? Han nak cari gaduh dengan aku ke apa ni? Tak lah. Dah han duk kata macam teringin nak makan. Memanglah aku saja kata teringin nak makan, tapi tak boleh. Kan aku duk sakit lah ni, darah aku tinggi sangat ni. Han nak bagi aku mati ke apa? Tak boleh ke? Aku bawa balik Nampak kita dah putus dah harapan dia, musnah harapan dia. Bawa serawa durian pula tu, bawa biryani gam kambing pula tu bagi dia. Dia tengah duk sakit, dia tengok pun terliur je tengok. Ya Allah, nak makan tak boleh, tapi kawan ni dah bawa, nak makan sikit boleh tak? Doktor tak bagi. Jadi agak-agak lah nak bawa buah tangan kan, nak bawa apa pun yang sesuai dengan orang yang sakit tu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian sikit lagi berkenaan dengan faedah ataupun kelebihan menziarahi orang sakit. Nabi SAW pernah mengibaratkan orang-orang yang ziarah mereka yang sakit ni seumpama macam dia berada di dalam taman syurga. Aidul marid fi makhrafatil jannah hatta yarja'. Orang yang menziarahi orang sakit itu dia berada dalam taman syurga sehingga dia pulang. Dan dalam hadis yang berikutnya Nabi menyatakan, man 'ada maridan lam yazal fil khurfatil jannah. Qil ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Qal janaha. Sesiapa yang menziarahi orang sakit maka dia berada dalam kebun syurga. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan kebun syurga itu, hai Rasulullah? Jawab Nabi, dia sedang memetik buah-buahan yang ada di dalam kebun syurga. Masya Allah. Jadi sepanjang dia melawat orang sakit itu dalam perjalanan, ketika mana ziarah, ketika mana dia pulang, dia seumpama sedang berada di dalam taman-taman syurga, dan seumpama dia sedang memetik buah-buah di dalam syurga, yang mana dia akan menikmati buah tu saat dia kembali pada Allah Ta'ala. Dah petik siap dah. Faham tak? Dah petik siap dah. Nanti kembali pada Allah, buah tu milik kamu. Kamu boleh makanlah sepuas-puasnya buah yang telah kamu petik, hasil daripada kamu pergi ziarah orang sakit. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita mengambil pengajaran daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan menziarahi orang sakit. Walaupun kita tak ada orang kita nak ziarah, kan? Lama berbenar tak ada pula orang sakit, tak ada pula family yang sakit, kita nak pergi ziarah. Sebenarnya hospital tu 24 jam ada orang sakit. Pilah ziarah. Tak betul. Sekali-sekala pakat buatlah. Surau ni ke pakat buat sekali-sekala, kita buat kerja amal. Betul tak? Ataupun kawasan perumahan kita, di masjid kita, di surau ke, sebulan sekali ke, sebulan dua kali ke, kita patut buat.
Tuan-tuan perempuan sekalian, agama yang lain dia pun memang duk buat benda ni. Pergi ziarah hospital-hospital, bawa buah tangan. Kemudian ada lagi yang hulurkan bantuan segala macam, apa yang dia orang perlu bagi bantuan. Agama yang lain rancak buat benda ni. Ada kalanya kita terlalu slow benda ni. Kita kena buat. Kita jangan duk tunggu ahli keluarga kita sakit baru nak pergi hospital. Kita cari waktu yang ada, yang terluang, kita pakat sama kita, seminggu sekali ke ataupun 2 minggu sekali, kita pergi ziarah hospital. Contoh macam di tempat saya di Pandai Indah, kita pergilah masjid saya tu, kita pergi, kita buat program paling kurang sebulan sekali lah, paling kurang sebulan sekali. Dan kemudian kita ada usaha sama dengan pihak Hospital Ampang, Hospital Ampang. Jadi kedatangan kita disambut dengan pihak hospital, kita buat rasmi lah, bukan kita min terjah macam tu je, kita buat rasmi. Jadi sekurangnya pihak hospital, nurse ke doktor akan bawa kita pergi ziarah. Oh, ni pesakit yang kritikal, ini bukan kritikal, ini ward sekian-sekian. Jadi dia tahu. Dan kemudian dalam grup kita jemaah masjid ni pun ada ustaz, ada 2-3 orang ustaz. Jadi bila mana sakit yang kritikal, jadi nurse ataupun ustaz tu ataupun doktor tu, ustaz, yang ni mungkin boleh boleh doa lah, boleh doa untuk orang ni, dia sakit serius tak, ini dia sekian-sekian. Macam itulah ada kalanya doktor dan nurse dia akan datang kat kita dan akan cakap benda macam itulah. Kan itu benda yang satu benda yang baik. Dan kemudian daripada kita ni pula kita buat buah tangan. Kita buat buah tangan. Something yang kita dapat bagilah. Buku panduan contohnya kan. Buku panduan untuk pesakit dalam keadaan sakit, kan? Hiasan takwa kan, saya rasa dulu ada keluarkan, percuma tulis situ, percuma. Kita ambil lah dalam 50 buku yang mana sempat kita bagi. Dan kemudian kita bawa lagi kit musafir kit yang untuk tayamum kan, untuk tayamum. Kita bawa 20-30, jadi yang mana sempat kita bagilah. Yang mana yang tak sempat tu kita bawa buah tangan lagi, macam biskut, air mineral dan sebagainya kita bagi. Dan pihak hospital pun benarkan kita bagi kepada pesakit-pesakit. Tak kira dia Islam ke dia tak Islam ke. Kalau yang Islam kita bagilah buku panduan solat pesakit dan sebagainya. Yang tak Islam kita bagi benda lain kan. Kita pergi ziarah semua, tengok muka mereka. Bila mana kita datang, mula macam takut. Ini apa hal ni? Malaikat maut ke ni? Taklah. Soalan macam blur je muka dia apa. Rupanya kita datang ni nak ziarah. Ni kita bawa sedikit inilah. Kemudian kita doa dia, pegang dia, usap dia, kita doa dia. Kita nak balik tu dia rasa macam senyuman terukir di wajahnya. Dia rasa seronok sangat dengan kedatangan kita. Masya Allah, tabarakallah. Dan kemudian kita ambil iktibar. Kita pergi dekat wad tu, wad patah contohnya. Tengok kaki tersangkut sini satu, kaki terpulas sini, kepala macam tu. Kemudian berlubang dekat sini satu. Kemudian sini berbalut, sini berbalut. Macam-macam kes kita tengok. Masya Allah, aku sihat ya Allah. Syukur sangat-sangat dengan anugerah sihat ni ya Allah. Mereka ni tersangkut kaki, terpotong kaki, terpeleak sana, kepala terkeluar dan segala. Kepala redak lah. Maksudnya terkeluar sendi ni, terkeluar sini, macam-macam. Kita ambil iktibar. Orang sakit, kita tak sakit. Mudah-mudahan Allah kekalkan kesihatan pada kita. Kita jadi hamba yang taat dan syukur pada Allah Ta'ala, InsyaAllah. Wallahualam. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala kelemahan, kedaifan daripada diri saya sendiri kita tangguh dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.